merdu berkicau, anak kedidi, bebas bermain di tengah hutan, puas direnung, dek hati budi, tak mungkin biduk membelah lautan. Tenang air di dalam kendi, dibawa belayar dalam bahtera, mustahil biduk patah kemudi bila azamnya membelah samudra. Umpama bahtera berlayar di lautan, cekal mengharungi badai gelombang, begitulah tekad dan keazaman, kentalnya semangat tokoh yang diraikan. Langkah pertama dalam melayari samudra ilmu, anak kelahiran Kuala Ketil Kedah ini bermula di sekolah umum berhampiran Harvard dan Dublin. Nama-nama itu bagaimanapun sekadar jolokan kepada kawasan penempatan estet berhampiran kediamannya. Potensi kecemerlangannya telah terkesan di batu pekakar English School oleh guru besarnya Mr. David Rahman, sehingga beliau bertegas agar pelajar ini dihantar menuntut pengajian di Maktab Melayu Kuala Kangsar atau MCKK di Perak seawal tahun 1956. Anak baharu setahun jagung ini terpaksa juga dilepaskan dengan hati yang berat oleh kedua orang tuanya demi masa depan yang menjanjikan 1000 harapan. Tanpa menoleh ke belakang, layar ilmu terus dikembangkan menyongsong ke dermaga Menara Gading pada tahun 1969. Tekad menggunung tinggi kemudiannya menyaksikan anak kampung ini menggenggam segulung ijazah sarjana muda ekonomi dengan kepujian dari Universiti Malaya pada tahun 1972. Kerdipan awal bintang tokoh ini tampak kelihatan setelah dilantik sebagai penolong setiausaha di Kementerian Pelajaran pada tahun 1972. Di sini beliau terlibat mengkaji semula skim penggajian perkhidmatan perguruan di bawah Suruhanjaya Aziz yang diperkemas daripada lebih 130 skim kepada hanya 7 skim utama yang digunakan sehingga sekarang. Sebagai pegawai muda, beliau mendepani pelbagai cabaran hebat untuk melakar perubahan ke atas skim penggajian tersebut yang mengajar erti ketabahan dan peri pentingnya pengetahuan agar menjadi lebih kompeten demi meneruskan islah dan pembaharuan dalam perkhidmatan. Dipilih mengikuti kursus pengkomputeran iaitu bidang teknologi baharu di Intan pada tahun 1975, beliau muncul sebagai satu-satunya pegawai perkhidmatan takbir dan diplomatik yang berjaya memperoleh Diploma in System Analysis and Design pada tahun 1976. Perkhidmatan seakan ingin menguji kebolehannya apabila pegawai ini dihantar berkhidmat ke Besut Terengganu sebagai pegawai penyamar oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Misinya bukan alang kepalang, cabarannya bukan kecil kerana tanggungjawab yang terpikul di pundak adalah memenuhi hasrat ke arah mengoptimumkan pengeluaran beras negara. Selanjutnya dipanggil berkhidmat di Intan bagai pucuk dicita ulam yang tiba. Institusi ilmu dan latihan ini menjadi medan perjuangan baru dan pembuka jalan kepada penajaman kebolehan penyelaras program ini demi menjayakan latihan untuk pembangunan. Di institusi ini juga beliau diberi peluang mengikuti Management Education Program di Indian Institute of Management, Ahmedabad, India, sebuah institusi latihan pengurusan terbaik di rantau Asia. Setelah memperoleh ijazah sarjana pembangunan ekonomi dari University of Pittsburgh, Amerika Syarikat pada tahun 1980, beliau kembali ke Intan dan berjaya menubuhkan Intan National Computer Center pada tahun 1982
iaitu ikhtiar Bitara yang dianggap mendahului zamannya ketika itu. Menyedari peri pentingnya bidang teknologi maklumat dan didorong hasrat menatijahkan manfaatnya kepada perkhidmatan awam dan negara, beliau mengambil keputusan berani untuk menerokai pengetahuan dalam bidang baharu tersebut ke tahap lebih tinggi di luar negara. Menyandang gelar kedoktoran falsafah dalam bidang information transfer daripada Syracuse University Amerika Syarikat, tokoh ini diberi kepercayaan memegang tampuk sebagai pengarah bahagian teknologi maklumat unit pemodenan takbiran dan perancangan pengurusan Malaysia Mampu. Minat yang mendalam di bidang teknologi maklumat telah membuahkan hasil inovasi yang sangat bermakna seperti Malaysian Civil Service Link atau MCSL, rangkaian telekomunikasi bersepadu kerajaan atau GITN, dan penubuhan Majlis Teknologi Maklumat Negara, iaitu merupakan antara mercutanda sumbangan besar beliau kepada perkhidmatan dan negara. Dengan hasrat murni memperkasakan masyarakat, beliau turut memulakan inisiatif memperkenalkan Electronic Data Interchange atau EDI kepada komuniti di Pelabuhan Kelang. Setelah lebih 5 tahun mencurah bakti menerokai aspirasi pendigitalan sektor awam di Mampu, bak sirih pulang ke Gagang. Tokoh ini kembali berkhidmat semula di Intan pada tahun 1994 dengan menggalas tugas yang lebih mencabar, iaitu sebagai pengarah Intan. Hasrat murni beliau untuk mengangkasa Intan sebagai primus inter pares atau pertama antara semua dimulakan dengan mewujudkan Intan Management Technology Center. Aspirasi asal beliau pada ketika itu ialah untuk menggilap kepakaran pegawai perkhidmatan takbir dan diplomatik dalam bidang pengurusan teknologi. Ternyata minat, kesungguhan dan kreativiti telah memacu aspirasi beliau untuk menghasilkan inisiatif teknologi maklumat yang bersifat groundbreaking. Pada waktu itu, Intan merupakan institusi pertama memiliki komputer yang berfungsi sebagai mesin pemprosesan data untuk membantu dalam membuat perancangan dan keputusan. Intan Management Technology Center terus dilestarikan sebagai pusat pembelajaran teknologi komunikasi dan digital yang kini dikenali sebagai Information Technology Learning and Technology Development Study Center atau IMATEC. Tokoh ini terus melonjakkan Intan sebagai gapura ilmu dengan pelbagai inisiatif kreatif yang kemudiannya menjadi penanda aras bagi perkhidmatan awam. Sebagai trendsetter, Intan merupakan agensi kerajaan pertama yang mendapat pengiktirafan standard pengurusan kualiti ISO 9000. Selepas bulan Intan menerima pengiktirafan MS ISO 9001, kerajaan mengarahkan agar semua agensi perkhidmatan awam perlu mendapat pengiktirafan standard berkenaan. Dedikasi dan kesungguhan tokoh ini dalam menyempurnakan tugasnya di Intan terus memeta laluan kerjaya beliau menuju ke puncak. Bintang yang berkedip ini terpilih menambah sinar menjadi pelengkap cakrawala yang menerangi alam berwarna. Khidmat bakti dan pemikiran dinamik beliau diperlukan di peringkat yang lebih tinggi, lantas diberi mandat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha 1 Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia mulai 1999. Tokoh ini memacu terus kecemerlangannya mendaki tangga kepimpinan apabila dilantik menjadi Ketua Setiausaha Kementerian yang sama pada tahun 2000. Memenuhi Razendetra Kementerian, beliau menumpukan segenap kemahiran dan pengetahuannya ke arah mengoptimumkan kecekapan penggunaan tenaga negara. Bukan sahaja di kota dan bandar, beliau gigih membawa suluhan teknologi baharu untuk dinikmati oleh kawasan pedalaman. Tidak tergambar keterharuan di hatinya tatkala menyaksikan titisan air mata penduduk di Bario, iaitu kawasan yang paling sukar dihubungi di Malaysia
apabila buat pertama kalinya mereka dapat menggunakan perkhidmatan telefon untuk berhubung dengan dunia luar pada tahun 2003. Menerajui barisan pengurusan Kementerian Tenaga Air dan Telekomunikasi, tokoh ini terlibat dalam pembentukan pelbagai dasar seperti penggubalan peraturan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia pada tahun 2000 serta penggubalan Akta Industri Perkhidmatan Air dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara pada tahun 2006. Bersemboyankan khidmat untuk rakyat, beliau telah memperkenalkan projek Schoolnet yang meliputi program Pusat Internet Desa, Internet Perpustakaan Desa dan Cyber Kids yang telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat ke arah tahap sosioekonomi dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Begitu akrabnya tokoh ini mendampingi dan mendengari denyut nadi rakyat dimanifestasikan dengan usaha menaik taraf kemudahan power grid di Sabah semasa menjalankan tugas sebagai pengerusi Lembaga Elektrik Sabah. Manakala sebagai pengerusi Lembaga Penasihat Perpustakaan Negara, beliau telah memperkenalkan Perpustakaan Jalur Lebar Komuniti dan Pusat Jalur Lebar Komuniti. Justru testimoni perahan minda dan kudrat tokoh ini terlihat apabila sumbangannya terus dinikmati oleh setiap lapisan rakyat di seluruh pelosok negara sehingga ke saat ini. Setelah lebih 33 tahun berkhidmat, Paluan berundur persaraan di usia 56 tahun pada tahun 2005 tidak menoktahkan karier gemilang beliau. Mandangkan khidmat tokoh ini terus diperlukan oleh negara, perkhidmatan beliau dalam sektor awam telah dilanjutkan sehingga tahun 2007. Megah bahtera membelah lautan menjadi panduan para juragan. Setitis budi segunung intan, sepanjang hayat jadi kenangan. Menagih pengalaman luas beliau, tokoh ini diberi kepercayaan sebanyak 2 kali menerajui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM yang berperanan sebagai pengawal selia industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Tanggungjawab berat yang digalas semasa kepimpinan beliau ialah melaksanakan projek gentian optik pertama negara di bawah skim gentian optik kebangsaan. Di penghujung cerita, akhirnya perkhidmatan beliau di SKMM telah sampai ke lembaran akhir pada tahun 2018. Namun, selagi hayat dikandung badan, mana mungkin berpatah arah, bersurut pulang dan berbalik haluan. Tokoh ini terus menabur bakti sebagai pengerusi kepada lebih 10 buah syarikat dan kini masih bergiat aktif menyumbang jasa di Celcom Axiata Berhad, Celcom Digi Berhad dan MSD Innovation Sendirian Berhad. Khidmat bakti tokoh ini tidak bersempadan, memerah akal, mencanai fikiran, mencurah khidmat tiada bersyarat, mengangkat darjat negara dan rakyat. Hasrat murninya ialah agar tercapai aspirasi penggunaan teknologi dan pendigitalan untuk kemaslahatan. Beliau terus menabur bakti berkongsi pengalaman dalam industri digital dan telekomunikasi dengan menganggotai Akademi SKMM, Jawatan Kuasa Penasihat Media Baru, kumpulan pemikir berkaitan peraturan ekonomi dan rumah digital. Usaha prihatin beliau juga menumpu kepada hal ehwal yang menyangkuti kepentingan rakyat seperti menangani impak krisis bencana alam, peningkatan ekonomi golongan berpendapatan rendah serta penjagaan kesihatan masyarakat. Di bidang akademik, tokoh ini terlibat menyumbang pemikiran dan kepakaran di Persada Pendidikan Tinggi sebagai pengerusi Lembaga Penasihat Universiti Industri UiTM, Pro Chancellor di Universiti Multimedia dan sebagai Profesor Ejang di Universiti Utara Malaysia. Melengkapi keunggulan sebagai insan cendekiawan, tokoh ini telah menghasilkan pelbagai penulisan ilmiah dan membentang kertas kerja di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Antaranya yang kekal menjadi rujukan sehingga kini adalah seperti MS ISO 9000, a practical guide for implementation in the civil service, Malaysia's experience in implementing the new performance appraisal system, Malaysian ICT industry perspective for the 9 Malaysia Plan, National Policy Framework on Information Security dan Bridging the Digital Divider or Balanced Development. Kemilau intan menyinar persada, tambah berseri dengan suasa. Sungguhlah bangga ayah dan bonda, warisnya terbilang menabur jasa. Perjalanan yang jauh, pendakian yang tinggi dan khidmat bakti tidak terperi sudah tentu menerbitkan rasa bahagia ayahanda dan bonda. Berkat doa restu ayahandanya Syafi'i Said serta bonda tercinta Halijah Haji Ahmad, di persada inilah berdirinya tokoh diraih pada hari ini. Limpahan kasih sayang suri hati sejati Puan Sri Zaliha Jamaluddin serta diserikan oleh 5 cahaya mata menjadi sumbu penyala semangat yang tak kunjung padam untuk tokoh ini terus gigih menabur bakti kepada Ibu Pertiwi. Atas sumbangan yang tidak terhitung nilainya kepada perkhidmatan awam dan negara, maka pada tahun 2000 beliau dianugerahi darjah Johan Mangkunegara, diikuti darjah Datuk Setia Diraja Kedah pada 2001 dan Panglima Jasa Negara pada tahun 2002. Pengiktirafan 3 tahun berturut-turut tersebut seakan belum dapat menzahirkan penghargaan negara terhadapnya. Justru pada tahun 2006 beliau dianugerahi dengan darjah Sri Paduka Setia Mahkota Kelantan, kemudiannya anugerah darjah Sri Sultan Ahmad Shah Pahang pada tahun 2012. Menghargai sumbangan jasanya yang tidak mengenal erti lelah dan terus mengalir tanpa noktah, pengiktirafan tertinggi diterima daripada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2017 menerusi darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri. Pengiktirafan ini merupakan apresiasi dan penghargaan tertinggi terhadap segala khidmat selama 30 tahun dalam sektor awam dan mengabdikan bakti selama 51 tahun kepada negara dan bangsa. Dari sekian jutaan bintang menghiasi angkasa Tuhan, munculnya ia bagai suratan menjadi kejora berkerdipan, bertahta di langit malam, menerang suram, menyuluh kelam demi menyempurnakan sebuah perjuangan. Budi dikenang, jasa disanjung, menjulang azam, pembakar semangat, meneruskan tekad generasi ulung, utuh iltizam, menjunjung khidmat. Ucapan jasa kita kalamkan, kalam laksana, tinta azimat. Nama dimasyhur, anugerah disampaikan, menjadi dorongan, penguat semangat. Maka dengan itu, majlis dengan penuh bangga dan takzimnya menganugerahkan Fellow Intan tahun 2023 kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Diraja Dr. Halim bin Syafi'i. Semoga Allah memberkati penganugerahan ini dan memelihara kesejahteraan yang bahagia Tan Sri sekeluarga. Anugerah yang sungguh berprestij ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.